perkara isu semasa. Berdasarkan perang saraf menjelang maghrib tadi dan malam ini, bahawa kabarnya calon daripada UMNO Datuk Seri Ismail Sabri telah memperolehi kecukupan untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri, ya, di mana semua pihak mungkin merasakan itu satu kebaikan untuk negara kerana UMNO menjadi pemerintah. Itu pandangan mereka. Pandangan saya tidak begitu. Saya melihat bahawa dengan kembalinya semula UMNO ini menjadi kerajaan dengan sokongan daripada Parti Bersatu atau PBBM, maka keadaan balik ke asal. Keadaan politik tidak stabil. Baiklah. Kenapa tidak stabil? Sebabnya kita kena menunggu besok dahulu jika benarlah Parti Bersatu atau PBBM, Parti Islam se-Malaysia atau PAS telah pun menerima gagasan untuk menyokong Datuk Seri Ismail Sabri dari UMNO menjadi Perdana Menteri. Persoalanan kita, maka tempat UMNO ini sewaktu Kerajaan Perikatan Nasional memerintah diambil alih oleh PBM yang mempunyai 31 kursi. Mereka akan mengganggu gugat dan juga akan menyebabkan UMNO tidak selesa untuk menjadi kerajaan seperti UMNO lakukan kepada Parti Bersatu waktu Perdana Menterinya dari Parti Bersatu. Kini UMNO akan menghadapi perkara yang sama daripada Parti Bersatu. Jadi soalan yang kita nak kena tanya, salah satu kesilapan UMNO apabila membentuk kerajaan bersama Pakatan Nasional, sebelum itu Kerajaan Muhyiddin, tidak ada nama, ialah tidak ada perjanjian bertulis, agreement dan sebagainya yang membolehkan dipegang sebagai MOU ataupun perjanjian membentuk kerajaan itu. Kerana waktu Barisan Nasional dulu nak ditubuhkan, kerajaan campuran nak ditubuhkan sebelum Barisan Nasional wujud, memang ada perjanjian perikatan dengan gerakan, dengan PAS, dengan SUPP ataupun parti MyPPP. Jadi kini UMNO nak buat kerjasama dengan PBM atau Parti Bersatu, kerana Parti Bersatu telah memberikan sokongan kepada UMNO dengan kedudukan 3/1. Adakah besok atau sebelum mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri, Presiden UMNO bernama Zahid Hamidi, Presiden PBM bernama Muhyiddin Yassin dan pemimpin PAS bernama Haji Haidir Awang dan juga GPRS yang dipungsikan oleh Abang Johari akan duduk semeja untuk menandatangani perjanjian kerajaan baru ni, kerajaan BN Plus ini. Kalau Perdana Menterinya dari UMNO, tentulah dia bernama Kerajaan Barisan Nasional, tapi ada PN di sana, maka dipanggil Kerajaan BN Plus. Jadi persoalanan kita, mana dia perjanjian ini? Sudah dibuat, sudah dirangka. Waktu Majlis Kerja Tertinggi UMNO berbincang malam kemarin mencadangkan nama Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menterinya, ada tidak di dalam fikiran Majlis Kerja Tertinggi UMNO mencadangkan supaya mana-mana parti yang menyokong UMNO ini untuk jadi Perdana Menteri
perlu menandatangani satu perjanjian bersama. Itu yang paling penting. Tapi saya rasa kalau berdasarkan pemikiran setakat minda, Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni tak sampai ke situ. Mereka sangat gairah nak menjadi kerajaan balik, nak menjadi pemerintah, dapat jawatan menteri dan sana sininya. Jadi asas UMNO ini tidak akan diberikan ambil kira. Kerana UMNO memang tidak belajar daripada pengalaman-pengalaman lalu. Pengalaman ditikam dari belakang, pengalaman ditinggalkan orang, seperti Gerakan, seperti GPRS. Itu adalah parti yang meninggalkan Barisan Nasional. Sekarang UMNO jadi sebuah parti yang pelik, dan saya panggil sebagai parti yang dah gila babi. Ya. GPRS apabila kita kalah tidak mahu menyertai Barisan Nasional, keluar daripada Barisan Nasional. Parti Bersatu sepihan dari UMNO. PAS dengan UMNO nak menumbangkan Pakatan Harapan, tubuhkan Mufakat Nasional. Apabila ditubuhkan bersama Perikatan Parti Kerajaan Muhyiddin Yassin, PAS meninggalkan UMNO, wujudkan Perikatan Nasional. Jadi kita tidak pernah belajar pengalaman itu. UMNO pada UMNO ialah kuasa. Jadi kita sekarang ni sebenarnya baru lepas daripada mulut buaya, sekarang kita mengulur kepala kita kepada mulut singa pula. Dua-dua ini akan menjadikan satu kajian bagi pelajar-pelajar sains politik 100 tahun, 50 tahun yang akan datang, bagaimana hapraknya pemimpin UMNO yang berada pada 17 Ogos dan juga 18 Ogos tahun 2021. Mereka tidak memikirkan masa depan parti UMNO ini yang diasaskan lebih daripada 75 tahun oleh pejuang-pejuang dahulu. Yang terpenting bagi mereka, mereka dapat menjadi jawatan menteri. Musuh yang pernah memaki mereka. Jadi inilah yang saya heran. Di mana maruah Najib Razak sebagai Perdana Menteri menulis dalam Facebooknya berpuluh-puluh artikel membalun, menyindir Parti Bersatu. Hari ini Najib Razak boleh pula bersetuju calon Perdana Menterinya pergi berpeluk dengan orang yang dimakikannya. Apakah UMNO ini juga sebuah parti yang bertaraf pelacur, yang melacurkan prinsip dan perjuangannya, yang tidak bermaruah? Harap sangatlah Najib Razak yang menyebabkan UMNO hilang kuasa, merempatnya orang-orang Melayu sekarang ini apabila UMNO tidak ada kuasa kerana kesilapan dia. Sekarang kita berulang balik benda yang sama. Apakah dia perjanjian? Apakah dia persefahaman antara UMNO dengan PBM dan PAS? Ini kena dibentuk dulu. Dari itu saya memohon kepada limpah perkenan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Pada hari Jumaat ini, majlis-majlis raja-raja sebelum mempersetujui siapa yang menjadi Perdana Menteri, minta kepada mereka satu perjanjian bertulis dulu. Biar lambat, biar lama. Kata hari Jumaat tak boleh buat keputusan. Tak apa, tunggu minggu depan. Sehingga kalau terpilihlah wakil dari UMNO Ismail Sabri, raja-raja Melayu minta perjanjian. Kamu bawa dulu perjanjian. Kamu bukan parti tunggal, parti gabungan macam Barisan Nasional dulu. Kamu adalah parti campuran. Ada PBBM yang menentang kilometer kerak, yang menentang kluster mahkamah, korupsi dan sebagainya. Ada UMNO yang nak memperjuangkan Melayu. Ada PAS nak memperjuangkan Islam. Ada UPRS untuk kepentingan anak negeri Sarawak. Jadi janganlah lagi
istana negara tidak memikirkan perkara-perkara yang demikian. Maknanya istana negara juga dan juga raja-raja Melayu mesti menuntut kalau nak lantiklah Ismail Sabri daripada UMNO jadi Perdana Menteri kerana dia dapat sokongan daripada PBM, Parti Bersatu, daripada PAS, daripada GPRS Sarawak, maka mana dia perjanjian kamu dalam membentuk kerajaan ini? Kita nak tahu dan bagaimana perjanjian itu supaya jangan lagi berlaku selama 17 bulan kerana terburu-buru, bukan terbulu-bulu ya, terburu-buru nak tumbangkan kerajaan PH, menidakkan menghalang Dr. Mahathir menggunakan kuasa yang rakus, menghalang Lim Guan Eng Menteri Kewangan yang merosakkan orang Melayu. Kita pun bersetuju dengan Mahathir. Selama 17 bulan Muhyiddin menggunakan kuku bersih dia, menggunakan cengkaman dia kepada UMNO sehingga UMNO jika tidak dijatuhkan minggu lepas, dia akan tetap mengharamkan UMNO oleh tangan orang UMNO sendiri, iaitu bekas ahli UMNO, pernah menduduk menjadi sejata tinggi UMNO, kaya dengan UMNO, iaitu Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dengan kerjasama timbalan menteri yang masih berjawatan lagi di dalam UMNO selaku ketua UMNO keluarga Kuala Krau. Jadi saya harap saya haraplah kita merayulah. Kan ini bukannya satu parti politik yang satu parti tunggal secara bergabung macam Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Masalahnya kan Perikatan Nasional hanya 3 parti, Gerakan, STAR dan juga Parti Bersatu. Jadi UMNO identiti lain, jadi perlu pergabungan untuk mereka. Baik, jadi itu yang kita nak selesaikan tuan-tuan dan perempuan semua. Ibn Razak, betul, kalau tak ada satu perjanjian bertulis, dia akan balik ke asal. Maksud saya begini, iaitu tugas UMNO selama 17 bulan ini, sejak bulan Februari lagi, cukup setahun, UMNO mempertikaikan kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, sehingga melahirkan, membuat bulan April satu keputusan putus hubungan dengan PBBM dan sebagainya. Kemudian bawa kemudian no DAP, no NOA ke, itu hal dalaman UMNO. Kemudian bersungguh-sungguh membuat keputusan keluar daripada kerajaan PAPN. Kemudian itu kesudahannya UMNO pergi peluk balik. Kamu dah buang dia, kamu dah keluar pada dia, buat apa yang kamu nak duduk lagi dalam kerajaan ini? Untuk apa lagi? Tak usah. Saya tidak perlu UMNO untuk nak jadi kerajaan sekarang. Tak perlu. Kerana tak sampai pun 20 bulan kita akan melalui proses pilihan raya. Bolehkah dalam 20 bulan ini keadaan akan jadi normal? Saya nak beritahu, boleh. Saya dah berpuluh kali, orang UMNO ni tak faham ke apa saya kata. Rumah yang ditinggalkan oleh Perikatan Nasional dan ini ada bersepah tai di dalamnya. Kita nak kena cuci sekarang, nak basuh, dan hutang 600 bilion dengan penyakit negara, tak ada wang sekarang ni. Bagaimana kita nak menyelesaikannya? Dengan pandemik sudah naik 22,000. Adakah besok pagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia turun mendadak jadi 1,000? Tak. Jadi pada pemikiran saya, UMNO tak perlu dulu saja. Kita tumpukan menghadapi pilihan raya. Kan pilihan raya ni penting. Yang UMNO pula ikut berlumba nak jadi jawatan Perdana Menteri, pasal apa?
Saya melihat tadi seorang pemimpin PKR telefon saya, bercakap panjang terhadap isu ni. Saya kata, kenapa Datuk sebagai orang UMNO tak sokong? Dia PKR, dia tanya saya, UMNO jadi Perdana Menteri. Saya kata, you sukalah UMNO jadi Perdana Menteri, kerana UMNO ni akan jadi babi lemak pada kamu. Iaitu selama 20 bulan UMNO ni tak berjaya dalam beberapa perkara, kamu akan sesah UMNO ni cukup-cukup. Dan sebilangan besar rakyat akan lari. Orang yang dahulunya boleh bagi 54 kursi kepada UMNO pun lari, saya kata. Jadi kamu memang gembira, kamu pun relax. Aku tahu kamu punya presiden pun mungkin bertengah jogging. Masa itu tengah petang dia telefon saya. Dia kata tengah jogging, tengah main cucu-cucu. Dia very happy. Kalau dia tak dapat, mana dia kurang beban. Kalau dia dapat, menjadi beban. Tapi jauh di sudut hati dia, 2 tahun ni apa yang dia boleh buat? Masalahnya penyakit banyak. Jadi dia tunjukkan sahaja minat nak jadi Perdana Menteri, tetapi jauh di sudut hati dia, tak payahlah, kerana dia nak menghadapi pilihan raya lebih besar. Dengan DAP 42 kursi, dengan amanah ada 11, dengan dia sendiri ada 32, dia ada kekuatan untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Dan kalau kali ini, sekarang ni pilihan raya sekarang ni, apa UMNO nak buat sekarang? Iaitu 31 kursi yang ada, dalam itu ada lebih kurang 15 daripada UMNO. UMNO nak kilauan. Kalaulah ditakdirkan UMNO pilihan raya tahun 2023 bertanding dengan Parti Bersatu, bertanding dengan PAS, macam mana? Macam mana? Tentulah pihak PAS kata inilah parti yang tak mengenang budi, inilah parti yang gila kuasa. Jadi apa kita nak jawab? Jadi apa akan jadi? Macam mana ni? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Mereka tak lihat pemimpin UMNO dah kaya raya, bertahun jadi menteri dah. Tak tahulah kita yang terang sekarang ni, Nazri Aziz ada rumah di Perancis. Tak apalah, dia memang di zaman saya pun dia dah kaya. Masa itu saya tahu. Di zaman saya duduk dalam pemuda UMNO pun dia sudah ada duit. Dia seorang peniaga listed company. Jadi itu kalau kata dia korup tu saya susah nak percayalah. Kerana waktu zaman saya pun dia sudah mempunyai kewangan yang baik sebelum dilantik jadi timbalan menteri dan sebagainya. Jadi apa akan berlaku? Yang ini patut yang kita duduk fikir, menung sesaat. Jangan kita ni berpolitik kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. UMNO ni macam ni dah sekarang, kais pagi, kais petang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita malam ni berbual, tengok apa tulisan yang ada, yang saya perlu jawab dan bagikan idea saya untuk menjelaskan. Jadi itu dia. Jadi inilah yang dia UMNO tak fikir. Akan datang apakah perpakatan dia? Jadi itu sebab saya kata kita perlu buat perjanjian, buat agreement dulu dengan PBM, dengan PAS, dengan GPR Sarawak. Pasal UMNO tak ada kaitan dengan GPR Sarawak, tak payahlah apa perjanjian yang berat-berat. Jadi kita kena tulis. Contoh dia, dalam perjanjian itu adalah dipersetujui jika berlaku pilihan raya, maka ke semua parti, PBM, PAS dan Barisan Nasional boleh bertanding sama sendiri. Okeylah. Ini yang perlu dibuat. Ini yang perlu dipikirkan.